Qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 4 baris atas sekali. Muka surat 4 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian yang pertama. Huraian yang pertama pada pengenalan ilmu. Huraian yang pertama pada pengenalan ilmu. Dalam kitab Al-Misbahul Munir didatangkan beberapa huraian. Di muka surat 3 minggu lepasnya. Kemudian memulai aku akan bicaraan pada risalah ini, pada risalah Al-Misbahul Munir, dengan mendatang aku, mana mendatang oleh aku oleh almarhum Baba Abdul Aziz bin Ismail, akan beberapa huraian. Maka berkata aku, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Di muka surat 8, huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Di muka surat 10, huraian yang ketiga pada menyata hukum adah. Muka surat 11, huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Muka surat 13, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Itu huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Pergi bicara berkaitan dengan sifat Allah, barulah didatangkan tajuk lain pula, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Surat 14, huraian sifat yang pertama wujud. Surat 15, huraian sifat yang kedua. Ini pada membicarakan ilmu usuluddin. Pada membicarakan ilmu usuluddin. Disusun. Jadi dia diakhiri dengan huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin, disusuli dengan pembicaraan 20 sifat, kemudian disusuli pula dengan pembicaraan sifat Rasul di bawah tajuk huraian yang kelima pada ilmu usuluddin. Jadi huraian yang pertama pada pengenalan agama. Apa dia takrifan agama? Apa dia makna agama? Ni. Arabnya din, ad-din. Apa dia din? Apa dia agama? Apakah dia pengenalan ataupun takrifan agama? Yang mana ulama mendatangkan beberapa takrifan pengenalan agama. Ulama ada mendatangkan beberapa takrifan pengenalan agama. Tengok takrifan pengenalan agama dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dia lebih kurang hampir sama dengan pengenalan agama dalam kitab Faridatul Faraid. Bermula agama itu. Bermula agama itu ialah ibarah. Yakni apa dia ibarah ni?
yakni menghendaki oleh musannif almarhum Babazi, ibarah ni satu tuturan atau cakapan. Jadi agama dan ibarah yakni satu tuturan, satu cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang daripada Allah ini ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan dia akan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah kepada ummah manusia atau agama. Agama ini adalah ibarah, tuturan, cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang. Undang-undang ni dia panggil syarak ataupun syariah. Undang-undang ni dia panggil syarak ataupun syariah. Bila disebut kata syarak, syariah, itulah dia undang-undang. Undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tu syarak ataupun syariah. Syarek, tuang undang-undang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama ni sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama, perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkeluarlah perhimpunan undang-undang yang datang daripada manusia. Itu bukan agama. Hak agama ni perhimpunan undang-undang, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah. Ni agama. Yang mana perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah ini merangkumi Islam, merangkumi iman, merangkumi ihsan, mengandungi pembicaraan akidah, mengandungi pembicaraan hukum syarak zahir fiqh, dan mengandungi undang-undang berkaitan dengan hukum syariat hak batin, tasawuf. Itu dia agama. Agama yang syumul, yang merangkumi undang-undang, peraturan berkaitan dengan akidah macam mana. Kita sebut kata undang-undang ni, hukum hakam, bab semayang, ya undang-undang agama lah tu, peraturan agama. Begitu juga dengan akidah, yang mana akidah ini adalah perhimpunan undang-undang atau peraturan agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan wahyu ke atas kepada Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya agama ni hak mana hak Nabi bawa, itu agama. Hak Nabi bawa tu apa dia? Itulah perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah. Yang Nabi bawa tu merangkumi Islam, merangkumi iman, merangkumi ihsan. Itu dia dipanggil agama. Hak Nabi bawa tu, itu dipanggil agama. Perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dah dalam masalah agama, dalam masalah undang-undang agama, dalam masalah syariah agama, hak ni kita tak boleh nak berbincang, bermusyawarah, tak boleh. Sebab ini undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau undang-undang, peraturan yang ditetapkan sesama kita pada perkara yang diizinkan oleh agama, itu kita boleh berbincang, bermusyawarah untuk melakukan perubahan satu masa kepada satu masa. Kita buat satu peraturan undang-undang
yang diizinkan oleh agama. Kita buat-buat, kita berbincang dahulu sebelum kita menetapkan satu-satu ketetapan, satu-satu undang-undang. Tapi undang-undang tersebut kita boleh berbincang satu masa ke satu masa. Adapun agama adalah perhimpunan undang-undang hukum hakam syariah yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila datang daripada Allah, kita nak berbincang macam mana? Kita nak bermesyuarat macam mana? Sebab ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah untuk kita kemah kejap, mematuhi akan perhimpunan undang-undang agama ni, bermula daripada kita mengenal akan tuan agama ni, tuan undang-undang ni, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, Allah melantik Rasul di kalangan manusia yang terbaik, bawa undang-undang agama, peraturan agama kepada kita. Maka bila kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan menerima sepenuhnya akan perhimpunan undang-undang, yakni agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang timbul peraturan undang-undang agama, hak ni kata begini, hak ni kata begini, kerana tidak mengenal akan tuan agama, tuan undang-undang ni, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia agama, perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas Rasulnya, supaya menyampaikan akan dia, supaya menyampaikan akan dia akan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kepada umat manusia, kepada umat manusia. Disebut manusia je di sini, dia manusia dan jin. Lisaqalain, dua yang memberati bumi, iaitu jin dan manusia. Sebab apa? Sebab jin dan manusia sama-sama ditaklifkan, diberatkan dengan mengikut akan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin dan manusia ditaklifkan pada mengikuti akan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam jualah yang diutuskan untuk menyampaikan undang-undang daripada Allah ni kepada jin dan juga manusia. Adapun rasul-rasul yang terdahulu hanya diutuskan kepada manusia jua. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menjadi rasul kepada jin, hanya mengepalai jin sahaja. Kemudian di kalangan rasul tidak ada, di kalangan jin tidak ada rasul. Kemudian Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan perhimpunan undang-undang agama yang datang daripada Allah kepada jin, hanyalah pada furung agama, bukan pada usul agama. Pada usul agama, pegangan jin ditaklifkan daripada mula asal dijadikan. Faham tak ni? Jin ditaklifkan dengan usuluddin daripada asal dijadikan jin. Adapun manusia, adapun jin, adapun Nabi SAW diutuskan kepada jin adalah pada furung agama, pada kewajipan semayang, pada kewajipan puasa, pada kewajipan haji. Tu je. Hak Rasul diutuskan kepada jin hanya pada furung agama, bukan pada usul agama. Usul agama, jin ditaklifkan beriman dengan Allah daripada mula lagi dijadikan jin, bukanlah sampai kepada diutuskan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ni takrifan agama lagi ni, atau dikatakan agama itu, ni lebih mudah ni, ialah terkena
kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul-Rasul akan segala ummah daripada jin dan manusia. Hak ni hak lebih mudah, tapi makna lebih kurang je tu. Makna agama adalah perhimpunan hukum hakam, perhimpunan undang-undang syariah yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala hambanya di kalangan jin dan manusia melalui lidah Rasul, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan agama inilah yang bawa kebaikan dan kebajikan kepada segala hamba di dunia dan di akhir. Itu agama. Jadi agama ni perhimpunan hukum hakam, undang-undang yang datang daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada sekalian ummah daripada jin dan manusia. Dengan agama inilah yang bawa akan jin dan manusia kepada kebaikan dan kebajikan dunia dan akhir. Itu agama. Makna apa agama ni? Hak Nabi bawa itulah agama. Hak Nabi bawa tu, itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, merangkumi pegangan, merangkumi perintah syariat zahir dan merangkumi perintah syariat batin. Itu agama. Yang kita duk belajar ilmu agama, tu ilmu yang datang daripada Allah. Ilmu agama, ilmu akidah, ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu agama, ilmu tasawuf. Sumber ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh sebut kata ilmu agama, ilmu syariah. Syariah ni undang-undang agama. Ilmu agama, ilmu syariah adalah Al-Quran, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf. Adapun ilmu alat untuk memahami agama barulah pergi pada belas-belas ilmu. Tapi sebut kata ilmu agama, 5 tu lah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Yang mana sumbernya Al-Quran dan hadis. Daripada Al-Quran dan hadis dipecah kepada tauhid, fiqh, tasawuf. Dia panggil ilmu agama, ilmu syariah dia panggil. Apa dia agama, apa dia syariah? Agama adalah perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama. Kemudian agama ni ada usul dia, ada furuk dia. Tapi usul ke furuk ke adalah agama. Usul agama tauhid, furuk agama fiqh dan tasawuf. Tapi sama ada tauhid ke fiqh ke tasawuf ke, ianya adalah agama. Ianya adalah agama. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali, usul agama merangkumi tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tak gitu benar. Tapi sama ada usul agama atau furu' agama adalah perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bila kita nak masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak mengikuti agama Allah, kita nak beramal dengan amal agama Allah, kita nak turut dengan undang-undang daripada Allah, kena belajarlah. Sebab dia ada peraturan, ada undang-undang, ada garis panduan dia dalam bab agama yang datang dari Allah. Ini agama datang daripada Allah, bukan datang daripada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni datang daripada Allah. Jadi untuk kita ni beragama, kita kena turut jalan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menuruti jalan agama ni lah, dia kena belajar ilmu agama. Bukan hanya bercakap saja untuk junjung agama, untuk memperjuangkan agama, tapi ilmu agama Allah tidak dipelajari. Ada ni. Sebab kita nak menuruti agama Allah, nak patuh pada agama Allah, nak junjung agama Allah, nak memperjuangkan agama Allah, kena belajar lah.
Belajar usul agama dan juga furung agama. Perhimpunan yang undang-undang syariah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berbicara semata-mata, bukan. Agama inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Dengan agama ni, agama ni lah yang menjadi bekalan kita pada hari akhirah. Apa dia agama? Hak Nabi bawa. Mana hak Nabi bawa? Hak dalam kitab-kitab. Lepas tu kena belajar hak dalam kitab. Kemudian dalam agama Allah yang luas ni, ada yang menjadi asas, ada yang menjadi perkara agama yang lebih luas untuk manfaat umum. Maka ulama pun membahagikan ilmu-ilmu, hak mana hak fardu ain, hak tetap dah, hak mana hak fardu kifayah. Ulama membahagikan, sama ada fardu ain, sama ada fardu kifayah. Ianya adalah perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perkara agama yang datang daripada Allah yang untuk kesemua orang. Ini fardu ain. Tapi yang datang daripada agama Allah ni yang lebih luas, yang boleh bermanfaat, yang lebih umum. Ini ilmu ulama bahagi kepada ilmu fardu kifayah. Jadi ulama yang membahagikan. Ketika datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Nabi sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ada ni. Tapi ulama kemudian pula dia memecahkan hak mana hak menjadi asas kepada semua, hak mana untuk sebahagian sahaja yang mengetahui, yang ianya memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Jadi maknanya nak beragama, balik kepada ilmu agama, bukan hanya berbicara agama sahaja, bukan hanya beruniform agama semata-mata, tetapi berlandaskan kepada ilmu agama untuk menjadikan kita ni orang yang beragama. Iaitulah agama ataupun sekumpulan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah, dinamakan agama Islam. Itu nama. Dia letak nama sebagai agama Islam. Kenapa diletakkan sebagai nama agama Islam? Sebab Islam adalah sebahagian daripada komponen agama Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Jadi diletak nama agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan ini kepada salah satu daripada komponen dia. Itu cara letak nama. Pada ni nak letak nama, macam letak nama bacaan tasyahud. Sebab salah satu sebahagian dari bacaan tu ada asyhadu alla ilaha illallah. Jadi bacaan bukannya asyhadu alla ilaha illallah, tapi kenapa disebut sebagai bacaan tasyahud? Sebab tasyahud adalah sebahagian daripada bacaan yang panjang. Kenapa agama diletak atas nama Islam? Sebab Islam adalah sebahagian daripada komponen perhimpunan undang-undang yang datang dari Allah, yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Berletaklah nama agama yang merangkumi Islam, iman, ihsan, ambil satu komponen dia, ambil Islam. Jadi letak nama sebagai agama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Itu isim fa'il. Dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam, yakni orang yang mengikut akan undang-undang agama. Orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Maka nyata daripada takrif itu, takrif agama, didatangkan dua takrif, dua pengertian yang makna lebih kurang. Dia takrifan agama, di kalangan ulama meletakkan takrifan agama ni perbagailah. Pelbagai. Cuma dalam kitab kita ni mudahnya, agama
adalah perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu agama. Apa agama? Hak Nabi bawa. Hak Nabi bawa mari mana? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Maka nyata daripada takrif itu, dua takrif agama, bahawa yang disebut agama itu kena, ialah kena kepada undang-undang Allah. Bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah. Kena kepada undang-undang Allah. Standard bahasa tu tak? Kena. Tu kan? Sebab kita ni kadang kena tu makna betul tak betul tak? Kena tak saya baca ni? Tu kena lain tau. Tu kan? Tembok tadi kena ke tak? Tu maksud apa tu? Tak macam saya baca ni kena ke tak? Saya buat ni kena ke tak? Kena tu makna betul tak? Lepas tu hak teka tu kena ke tak? Betul tak? Betul ke tak tu? Hak tembok kena ke tak tu? Sama makna di sini. Bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena. Apa kena? Tepat. Tepat lah panggil tau. Kena tepat. Gitu. Tapi ni case standard ni tau. Kita hok kena dengan makna betul tu bahasa kapung tau. Kita cakap tu kan, kena ke tak kena. Baca tak kena langsung weh. Mana tu cakapan kita tu. Kena ni tepat lah, boleh gitu tau. Dan sebab dalam kitab ni dia bahasa tu standard lah. Standard. Tapi ada juga dengan kita tak standard. Ada juga tak kena, tak standard di sebuah kita lah. Tapi kira standard lah ni. Ni kitab baru ni. Kitab baru. Maknanya sama-sama orang Melayu lah. Orang Melayu pada masa dahulu lah. Kalau Melayu pada masa sekarang, orang Melayu sekarang ni, Melayu Fatoni ni hak sekarang, Rumi tak pandai nak tulis. Rumi tak pandai nak tulis. Nak tulis Rumi tak pandai. Cakap Melayu pandai, tulis Rumi tak pandai. Ada ni. Nak tulis borang tu, nak tulis borang, tulis sehuruf tengok. Lepas tu huruf yang kedua. Lepas tu huruf yang ketiga. Sehuruf dia tengok. Nak tulis. Siap RM2. RM2 tulis borang. Tulis huruf sepang. Tulisan tu huruf. Tapi nak ceritanya, ditulis tu satu huruf tu tengok. Lepas tu tengok. Lepas tu tengok, tulisan tu faham-faham. Dengan belajar satu, cuma belajar satu. Tak anda dah. Rumi tak anda, Jawi tak anda. Rumi tak anda, Jawi tak anda. Ni hak Melayu sekarang. Adalah kadang-kadang orang tahu WhatsApp belah sana, tulis Rumi lah. Nak baca tak anda? Apa benda sebenarnya nak ni? Sebab apa? Tulisan tak betul. Tak faham gitunya. Tak faham. Dah ni dah mana? Kurang pandai Rumi. Jawi tak anda kau. Ni hak baru. Ni kini hak pandai lah ni. Hak pandai. Tapi kadang-kadang dia punya bahasa tu adalah yang mana kita tak faham mana. Tapi kalau kita dengar belah sana baca berita bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Tapi Malaysia KL lah. Malaysia KL, standard KL. Tapi orang belah sana dia cakap berita bahasa standard KL. Tapi KL lain lah, bukan KL Kuala Lumpur. KL lain. Kita dengar tu KL apa gitu. Mana sebutan dia tu konang-konang sebutan KL lah. Kalau kita lah macam orang Ulu cakap KL kan. Orang Ulu cakap KL. Orang Ulu cakap KL. Ada dalam FB tu kan dia cakap apa tu, orang Ulu cakap KL. Apa ni? Saya ada tengok tu hak depan Masjid Hiliran tu. Hak banyak gegar tu dia cakap apa? Hak gong dipanggil apa?
dalam FB tu orang tamu cakap KL tu apa? Terkoncok-koncok. Gitu ke apa? Ada tak? Ke bahasa KL sungguh tu? Bahasa KL? Terkoncok-koncok. Ya, KL. Ha? Dia kan depan tukang. Oh, kalau ada benda atas depan kereta tu jatuh. Lepas tu dia kata terkoncok-koncok. Jadi kita dengar berita tu, mana berita lah, dia kena bahasa standard lah, tapi kita dengar tu faham-faham lah. Jadi dalam ni adalah istilah-istilah tu yang kita kena balik pada bahasa kita lah. Tapi ke standard dah ni, standard bahasa Malaysia kita hok baku lah kita panggil. Bahawa yang disebut agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah. Itu agama. Undang-undang Allah yang dihantar akan undang-undang Allah dengan melalui rasul-rasulnya. Mana undang-undang Allah ni? Daripada yang bersangkutan dengan akidah. Itu undang-undang Allah yang bersangkutan dengan akidah, pegangan, dan dengan ibadah dan muamalah dan sebagainya. Muamalah, munakahat, janayat, kemudian merangkumi pula dengan ibadah yang batin. Itu dia agama. Agama ni undang-undang Allah yang dihantar akan melalui Rasul yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadah zahir dan batin. Jadi akidah ni adalah undang-undang agama. Al-Quran menetapkan akidah yang sebenarnya macam mana. Maknanya undang-undang peraturan pegangan. Maknanya apa? Garis panduan ke apa? Maknanya kena berpegang seumpama ni. Lari daripada pegang seumpama ni sudah terpesong daripada akidah agama. Sudah terpesong daripada undang-undang agama. Bila berpegang tidak sebagaimana yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang tidak sebagaimana datang dari Allah. Maknanya sudah berpegang dengan akidah yang terpesong daripada undang-undang agama. Sebab apa? Sebab dari segi akidah telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena berpegang sebagaimana yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah pun termasuk dalam undang-undang, peraturan, ketetapan agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pembicaraan berkaitan dengan undang-undang agama yang bersangkut paut dengan akidah, dia satu jalan sahaja. Sebab undang-undang agama yang datang daripada Allah yang bersangkutan dengan akidah, undang-undang agama yang sama bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Adapun undang-undang agama yang bersangkutan dengan ibadah tak sama. Di antara syariah undang-undang agama satu rasul dengan satu rasul yang lain, yang mana terkadang satu-satu undang-undang agama yang datang daripada Allah, datang rasul kemudian, maka undang-undang tu dibatalkan, dinasahkan. Bukan terkadang bukan datang rasul yang lain, satu-satu rasul, macam undang-undang yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa taala, hak berkaitan dengan ibadah. Terkadang undang-undang hak datang dari Allah tu dinasahkan, dibatalkan, diubah pada undang-undang yang lain hak berkaitan dengan ibadah. Ada ni.
Jadi hak undang-undang berkaitan dengan ibadah ni bukan antara rasul dengan rasul, rasul dengan rasul, berubah-ubah, bertukar-tukar. Bukan hak undang-undang yang Nabi SAW bawa daripada Allah. Di awal Islam lain, kemudian dinasahkan, dibatalkan. Dibatalkan akan undang-undang yang datang daripada Allah. Hak bab ibadah. Tapi undang-undang yang berkait dengan akidah sama daripada Nabi Adam AS sampai kiamat, dan undang-undang yang sama yang disampaikan pada umat manusia, jin dan manusia ini sama dengan hak undang-undang yang kena ke atas para malaikat. Tapi malaikat bukan panggil taklif, sebab malaikat Tuhan jadikan mereka secara jibili, secara tabi'i dalam keadaan berakidah tepat dengan akidah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebagaimana kita berakidah, begitulah para malaikat berakidah. Tapi para malaikat berakidah ni bukan secara taklif. Kita secara taklif diberati atas kita. Adapun malaikat berakidah dengan akidah yang sama, undang-undang akidah yang datang daripada Allah. Tetapi para malaikat mengikuti undang-undang agama hak bersangkutan dengan akidah. Tuhan jadikan malaikat begitu dah, secara jibili, secara tabi'i, secara semula jadi. Adapun kita ni secara taklif. Turun ayat Al-Quran membicarakan berkaitan dengan undang-undang yang bersangkutan dengan akidah. Cuma undang-undang bersangkutan dengan akidah ini undang-undang yang sama daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu kalau tanya siapakah yang mengasaskan akidah, yang mengasaskan dia punya sistem sahaja, Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Tapi yang mengasaskan akidah sama daripada Nabi Adam alaihissalam. Maknanya dengan undang-undang agama, dengan akidah agama yang sama. Dia berlainan dengan hak undang-undang agama yang berkait dengan ibadah. Yang berkait dengan ibadah, hak tu berubah-ubah antara satu-satu syariah, satu-satu rasul kepada umat masing-masing. Tapi undang-undang bab akidah cukup simple, sebab dia hanya satu jalan. Tapi walaupun simple satu jalan, sampai di akhir zaman dalam bab akidah undang-undang agama yang bersangkutan dengan akidah pegangan ni, hak simple, hak satu jalan, hak ni hak banyak yang terpesong. Terpesong satu yang terkadang tidak dititik beratkan. Tidak dititik beratkan. Hak bab undang-undang agama berkait dengan ibadah. Ramailah orang sungguh berkait dengan ibadah. Sungguhlah berkaitan dengan sembahyang, puasa, berkaitan dengan haji, umrah, berkaitan dengan ibadah korban. Ini bersungguh. Tapi hak undang-undang agama yang bersangkutan dengan akidah pegangan, macam mana? Hak hanya akidah, undang-undang agama yang bersangkutan dengan akidah yang sama sahaja sampai kiamat, tidak berubah. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Ini undang-undang Allah 5 perkara ni yang berkait dengan hukum. Yang datang daripada Allah ada 5 hukum, 5 perkara. Hak diri undang-undang yang datang daripada Allah adalah berkait dengan Islam, iman dan ihsan. Kemudian hukum berkaitan dengan undang-undang agama ni ada 5 perkara, 5 hukum. Iaitu wajib. Kemudian di hadapan dia akan bicaralah di huraian yang kedua dah, hak berkaitan dengan huraian yang keberapa, hak berkaitan dengan huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Syarak tu undang-undang agama. Pada menyatakan hukum syarak. Jadi hak 5 ni hukum agama, hukum syarak, hukum undang-undang yang datang dari Allah, mana iaitu wajib. Kemudian yang kedua tu nak baca mana? Yang kedua tu
Nak baca kod Arab ke nak baca kod Melayu? Kod Melayu ada. Sebab ni Melayu belaka ni. Wajib, haram, makruh, harus. Tu kod Melayu lah. Sebab ada harus tu kan. Wajib, kemudian haram, makruh, kemudian harus. Kalau kod Arab belaka dia kena wajibun, haramun, makruhun, mubahun. Barulah je. Tapi tak ada mubah ni, harus. Jadi wajib kikut Melayu lah, tapi memang Arab asalnya Melayu lah wajib. Jadi ni kena baca sunat kena baca sunat. Kalau sunnatun jadi kod Arab. Wajibun, sunnatun, haramun, makruhun, mubahun. Tu baru kod Arab. Tapi dah kita ni kod Melayu belaka dah ni sebab ada harus di hujung tu. Jadi kena sebut dengan sunat lah. Kena sebut dengan sunat. Dia sebenarnya sunnatun. Lepas tu kadang-kadang kita dikeliru tu. Apa beza sunnatun dengan sunat? Apa beza? Tu dak sunat lagi tu. Sunnatun dengan sunat. Kalau tambah n jadi sunnat. Okey sebutkan ni. N dua kali ke mana? Sunnat. Budak ni sunat tak lagi? Bukan. S2 tak? Sunat. Bukan N2. S2. Sunat. Gitu. Bukan sunat, bukan tau. Budak ni sunat tak lagi? S tu tak ada dua. Berkhitang tu lah. Jadi apa beza sunnatun dengan sunat? Sunnatun kod Arab, sunat kod Melayu. Tu je lah. Ada ni. Tulis je lah. Sunnatun bahasa Arab, sunat bahasa Melayu. Jadi timbul kelirunya sebab sebutan lain. Kalau hak wajibun kita sebut Melayu wajib, senang. Haramun kita sebut Melayu haram. Makruhun sebut ke Melayu makruh. Sunnatun sebut ke Melayu patutnya sunnah lah. Sunnah. Barulah sama. Sunnatun Melayunya sunnah. Tapi Melayunya sunat. Jadi lari sikit. Dia lari. Dia sunnatun. Ni kalau sunnatun pada usul fiqh lah. Sunnatun pada usul fiqh. Bicara sunnatun di sisi usul fiqh lain, di sisi ulama hadis lain. Dari segi lughah sunnatun, lughahnya tariqah. Itu dari segi lughah. Sunnatun nabawiyah. Sunnatun nabawiyah. Sunnah mana pun tariqah. Man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan. Mana pun sunnatan hasanatan, tariqatan hasanatan. Sunnah dengan tariqah situ. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa ujurahum syai'ah. Apa? Dia ada dua situ. Kemudian wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa auzarihim syai'. Apa di ujung? Siapa yang mengadakan pada Islam sunnah, tariqah yang baik, jalanan yang baik, maka baginya pahala atas jalan yang baik
dan pahala, baginya pahala mereka yang beramal dengan jalanan yang baik tadi tu. Ini menjadi dalil bahawa ada perkara yang baik yang kita boleh asaskan. Yang kita boleh asaskan sebab dapat pahala. Bila sanna fil Islam sunnatan hasanatan ni, sunnah yang baik, jalanan yang baik, maknanya perkara ni tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pada masa Nabi, bukan kita yang sanna pada ni. Mana tak ada pada masa Nabi, tapi kita mengadakan pada agama satu perkara yang baik, satu jalanan yang baik. Ada ni. Satu perkara yang baik, satu jalan yang baik yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya masa Nabi lepas sembahyang, Nabi turun balik. Bacaan-bacaan lepas sembahyang Nabi tak baca dengan sahabat. Orang kemudian mengadakan satu jalanan yang baik. Apa dia? Kita pakat buat ramai-ramai. Kita pakat buat ramai-ramai. Apa hikmah dia? Sebab kalau tak buat ramai-ramai, tak buat. Maka mengadakan perkara yang baharu dengan bahawa kita pakat duduk ramai-ramai dengan tok-tok imam tukang bawa. Itu semua tu diadakan yang tidak ada pada masa Nabi. Tapi itu satu jalanan yang baik. Masuk pada perintah Nabi, alaikum bil jamaah. Kita kena berpakat, kena berjamaah. Itu umumlah. Tapi pada masa Nabi, lepas main tak ada pakat. Kita duk baca-baca ni, wirid-wirid ni. Tapi bacaan wirid itu semua datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diadakan adalah buat ramai-ramai tu, dikepalai oleh tu imam. Hak tu memang diadakan. Tapi itu sunnatan hasanah, tariqah jalanan yang baik. Sebab apa? Sebab untuk supaya jadi semangat nak buat. Kalau tidak, tak buat. Tapi di situ sunnatan hasanatan ay tariqatan hasanatan, jalan yang baik. Jalan yang baik. Dia kalau dalam usul dalam hadis, sunnah ni salah satu daripada sumber Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah pada ni. Yang mana Al-Quran, sunnah, sunnah tu kena kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak hukum hakam dalam agama kita yang datang dari sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu, banyaklah. Hak bab sembahyang kita, bab ibadah haji. Dalam sembahyang kita, dalam ibadah haji, dan Quran hanya perintah sembahyang. Yang kita kerjakan dalam sembahyang, yang kita kerjakan ketika ibadah haji, kesemua tu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sunnah, sumber yang kedua. Sumber hukum yang kedua. Sunnah di situ kena kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini sunnah kena kepada hak usupi. Mana? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Gitu ada bunyi kod Arab lah. Apa di sunnah dalam usul fiqh kita? Sunnahnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan tidak diseksa kerana meninggalkannya. Tu. Hak tu sunnah. Melayu kita kata sunat. Kalau hak bicara bab sunnah tu. Ni sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Apa dia? Itu adalah tariqah jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, tariqah jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila sebut kata sunnah ni, ada hak wajib, ada hak sunat. Tiba-tiba difahami sebut kata sunnah, hak sunat je. Apa sunnahnya? Pakai serban. Tu sunnah dia kata. Pada ni. Betul lah, sunnah lah. Itu hak jalanan Nabi SAW. Tapi belajar ilmu agama, itu sunnah Nabi yang paling besar sekali. Itu tidak dipedulikan. Dia faham sunnah ni hak kecil-kecil. Tapi betul lah, sunnah lah. Sunat kita kerjakan. Itu ada sunnah. Dia panggil tariqah nabawiyah. Itu hak jalanan Nabi SAW. Sunnah nabawiyah ni hak jalanan Nabi SAW. Ada hak wajib, ada hak hukum sunat. Hak sunat tadilah pakai serban. Hak wajibnya belajar. Itu sunnah dia panggil. Ni nak ikut sunnah, belajarnya tidak. Jadi sunnahnya serban je, jangguk je sunnah. Itu malah sunnah. Tapi sunnah hak hukumnya adalah sunat. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar, tidak lepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut, yang dinamakan dia akan 5 undang tersebut tu dengan hukum-hukum syarak ataupun hukum taklifiyah, yang lagi akan datang menyebut akan dia akan 5 undang-undang tu dalam huraian hukum-hukum syarak insya-Allah taala. Nah, dia panggil hukum syarak ataupun hukum taklifiyah yang 5. Taklifiyah yang 5 yang menekan. Yang menekan. Ada menekan atas buat, ada menekan atas tinggal. Menekan atas buat, ada menekan yang putus, ada menekan yang longgar. Gitu je lah. Menekan atas buat, hak putusnya wajib. Menekan atas buat, hak longgarnya sunat. Menekan atas tinggal, ada menekan hak putus, hak tu hak haram. Ada menekan hak ringan, hak tu hak makruh. Kemudian satu laginya mubah, harus. Tu tekan kat mana tu? Hukum taklifiyah. Taklif ni menekan 5 tu hukum taklif belaka. Wajib sunat menekan pada, ditekan pada buat. Haram makruh ditekan pada tinggal. Hukum-hukum taklifiyah ni ada 5. Harus pun masuk dalam hukum taklifiyah juga. Tapi hak harus ni tekan kok jalan mana? Hak harus ni tekan kok jalan mana? Hak harus tak ada tekan-tekan. Tak tekan pada buat, tak tekan pada tinggal. Hak harus ni lock je. Nak buat-buat. Tambuh. Sudah lah. Dia panggil lock je. Tapi apa dia panggil hukum taklifiyah juga? Atas jalan taklif. Kalau hak 4 tu hukum taklifiyah, hak 1 pun tu jalan sekali lah. Atas jalan taklif dia panggil. Maka 5 panggil hukum taklif belaka. Walau harus tidak ada taklif. Harus ni dibiarkan, di lock. Nak buat, nak tinggal. Tapi dia pakai nama sekali ke-5 termasuk hak harus pun dipanggil hukum taklifiyah. Nanti dia akan bicara hak di huraian yang kedua. Yang mana dalam ni panjanglah cerita hak hukum taklifiyah yang 5 tu. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid, dia hanya mendatangkan hukum akal yang 3 sahaja. Kemudian hukum syarak 5 ni hanya didatangkan 1 sahaja. Wajib pada syarak. 1 sahaja. Dalam ni hukum akal 3 didatangkan, hukum adah 3 didatangkan. Hukum syarak yang 5 ni dihuraikan satu. Dan kitab Faridah dia hanya datangkan hukum akal 3, hukum syarak dia hanya datangkan 1 sahaja, iaitu wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Dia setakat datangkan 1 sahaja. Dalam kitab Al-Misbahul Munir ni didatangkan ke-5 hukum taklifiyah. Satu-satu dihurai di huraian yang kedua. Maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu
Maka nyata pula ada huraian ini. Mana huraian berkaitan dengan apa dia pengenalan agama, apa dia hukum-hukum agama. Maka nyata pula ada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramanya orang-orang yang tidak mengenal agama. Ayat dia sedap tu, tapi kena baca molek lah, kena berhenti molek. Maka nyata pula ada huraian ini, huraian pengenalan agama ni, bahawa pengenalan agama itu ramanya orang-orang yang tidak kenal agama. Tak kenal agama, hanya pandai menyebut, pandai menulis jua. Hanya pandai menyebut agama. Pandai menulis jua, tulis WhatsApp tu lah agama. Menulis lah WhatsApp lebih lah tau. Dengan dalilnya, apakah dalil ramai orang tak kenal agama ni? Dengan dalilnya ramai orang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Tapi di sini ni, titik-titik itu no. Kena buat titik koma sendiri tu. Sini. Maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramanya orang-orang yang tidak mengenal agama, hanya pandai menyebut, pandai menulis juga dengan dalil. Patut tak? Situ tak? Lepas tu mula ayat, ramai orang tidak menurut. Tak ni. Dengan dalilnya tu lepas tu ada titik tak? Ada titik. Ada. Ada titik. Tambah titik kan? Tambah titik tu. Titik tu buat pula titik tu. Tambah titik tu. Bahawa pengenalan agama itu ramanya orang yang tidak mengenal agama, hanya pandai sebut, pandai menulis jua, tak kenal agama. Dengan dalilnya, orang kata tak kenal agama ni, pandai sebut, pandai tulis ni, dengan dalilnya ramai orang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ni hok tak pandai agama ni? Hok zahir je ni, hok zahir je ni. Maka setengahnya semayang sahaja, puasanya tidak. Dan setengahnya semayang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluarkan pula zakat. Dan bermacam-macam lah berlakunya. Apa dah? Betul tak cara buat ayat? Kalau kita kena betul cara buat ayat lah. Maka setengahnya semayang sahaja, puasanya tidak. Dan setengahnya semayang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluar pula zakat. Dan bermacam-macam lah berlakunya. Tu dalil kata tak kenal agama. Ni bicara hak zahir. Lepas tu hak tak kenal agama, hak usuluddin akidah. Kena bulak tu. Hak tak kenal agama, usuluddin akidah. Sebab apa? Sebab masyarakat mereka di foto ni, berakidah ni, tu budak-budak je. Tu dia masuk daripada budak-budak lagi. Kenapa dia kejap daripada budak-budak lagi? Bicara berakidah kemudian ni senyum je. Ada. Sudah dah, selesai dah masa budak-budak. Ni hak hukum hakam ni. Bak semayang, bak puasa, bak tutup aurah, bak pergaulan. Pergaulan jadi macam-macam ni. Tak apa-apa nak malu mana ni. Hak zahir. Kalau bak akidah, ada ni. Kan ni. Dok kata ni dia bukan individu. Ada orang mari duduk tempat kita ni, dia nampak lobby mana? Dia nampak lobby ni. Hak jenis werung ni mana? Jenis jenis sosial. Sosial orang kata. Sosial sikitlah pada ni. Opan dia pun ada mari tempat kita ni ada sikit-sikit lah pada ni. Kalau lelaki pula gitu lah. Tapi kalau cakap bab akidah, okey. Kita ni pakai uniform, jangan main. Serban 2-3 lah, jubah 2-3 lah. Pada ni. Bab akidah tak kerti-kerti pun.
Punya dalam WhatsApp tu geruk-geruk hok pakai perdah belaka. Masuk je bab akidah, seorang pun tak layan. Seorang pun tak respon. Pakai perdah belaka dalam tu. Jadi orang Mekah ni kadang-kadang nampak pesen zahir tu, pesen gitu. Semayang lewat-lewat. Mana kita nampak kau macam nano je. Tapi cuba cakap bab akidah. Kita nampak solid je, nampak semangat lelaki bini ni. Rupa zahir lah. Kita tanya bab akidah. Tanya bab akidah gok terakak punggung. Bukan terakak punggung dah. Pecah siling tu. Katung kan. Pung terbang tu kan. Kau kena katung. Kalau terbang tu kejut tak ke apa? Katung tu kan. Ada apa-apa kan. Dia terbang kan pecah siling kan. Gitu-gitu lah. Nampak uniform comel. Cakap agama bergegar. Cakap bab akidah. Terbang. Pecah dinding. Siling pecah. Nampak kita. Jadi bicara sini hak zahir je. Hak dak semai, hak puasa tapi semayang tapi dak puasa. Semayang hak dak puasa ni rasa payah sikit tau. Puasa dak semayang sungguh. Dak semayang dak puasa ada. Adalah semayang dak puasa. Orang puang lah. Semayang cukup, puasa dak cukup. Puasa dak cukup itulah uzur. Tapi ada ke orang semayang dak puasa? Ni. Sembahyang sahaja, puasanya tidak. Ada orang sembahyang tak puasa? Orang sembahyang puasa cukup. Orang puasa tak sembahyang, tu ramai puasa tak sembahyang. Kalau sembahyang 5 waktu cukup, puasanya malah Ramadan tak puasa. Ada? Ada kalanya tak retinya agama ni. Tak reti agama. Pandai sebut je, pandai tulis je, tak reti. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Sunat rajin. Sunat rajin. Selain sunat rajin. Suruh qada semayang hak tinggal lama-lama. Dok. Ni badan ni. Hak sunat rajin. Hak wajib tak peduli. Mana? Kalau kita kata kalau bicara kita hak bab fadilat tu sunat tu. Tapi kitab bab akidah, bab semayang, bab tasawuf wajib tak ada. Ni. Abang apa ni? Tak kenal agama. Ada kala membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Kalau begitu hendaklah, kata pengarang almarhum Babazik, hendaklah kamu mempelajari akan dia, akan agama dengan bersungguh-sungguh sehingga mengenal akan dia, akan agama. Kena belajar agama molek, terutama sekalinya bab akidah, bab usuluddin. Tak ada hak akidah usuluddin, tak ada lah agama, tak ada semayang, tak ada puasa. Kalau tak ada hak ilmu, hak berkaitan dengan ilmu bab akidah, yang ilmu bab berkaitan dengan usuluddin. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ini dipanggil rukun agama, ataupun dipanggil komponen agama, ataupun dipanggil juzuk daripada agama, iaitu perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah, yang merangkumi Islam, merangkumi iman dan merangkumi ihsan. Disebut sebagai kejadian agama, terbentuknya agama, atau dipanggil rukun agama, komponen agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.